Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran yang ke-19. Tajuk Qiyamul Lail, pemangkin kekuatan jiwa. Okey, sebelum tu, apa khabar semua anak-anak pelajar tingkatan 3? Saya harapkan semua dalam keadaan yang sihat walafiat dan dijauhi daripada wabak COVID-19. Okey, bagi yang sudah dijangkiti ataupun berada dalam kuarantin dan sebagainya, banyak-banyakkanlah berzikir dan sentiasa bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Untuk tajuk Qiyamul Lail, pemangkin kekuatan jiwa. Okey, para pelajar boleh rujuk dalam buku teks muka surat 157 hingga 160. Tapi di sini saya dah berikan beberapa perkara ataupun poin-poin untuk tajuk bahagian ini melalui slide. Okey, baik. Mari kita tengok dulu apa dia hukum, maksud dan hukum Qiyamul Lail. Okey, apa dia maksud Qiyamul Lail? Qiyamul Lail daripada perkataan qama, qiyam. Qiyam iaitu bangun. Okey, al-lail iaitu bermaksud malam. Iaitu maksudnya bangun malam. Okey, bangun malam untuk apa? Untuk beribadat kepada Allah. Okey, bangun malam tadi bermaksud bangun malam tadi tujuannya adalah untuk beribadat, bukan untuk buat benda-benda yang tak elok ataupun buat benda-benda yang lain. Okey, contoh bangun malam untuk tengok bola. Boleh tak? Boleh. Tapi sebelum nak tengok bola tu, buatlah dulu solat tahajud dan sebagainya. Dapat dah juga pahala sunat, pahala kita bertahajud, pahala kita berqiyamul lail. Nak tengok bola boleh, tapi buat dulu amalan-amalan ibadat tadi. Jadi dalam pada kita tengok bola, dapat juga pahala buat ibadat. Okey, hukum dia ialah sunat. Okey, baik. Seterusnya, amalan-amalan Rasulullah sebelum Rasulullah melaksanakan Qiyamul Lail, iaitu yang pertama Rasulullah bersiwak. Siwak ni apa? Iaitu kita macam bersugi. Bersugi. Rasulullah menggunakan kayu sugi. Kemudian Rasulullah bersiwak. Kemudian memandang ke langit sambil membaca ayat dalam surah Ali Imran ayat 190. Iaitu ayat itu menjelaskan bahawa kita melihat ke langit, kita melihat langit dan bumi. Kita melihat keindahan alam, dan disitulah kita dalam jadi orang ulul albab. Ulul albab ini bermaksud iaitu orang yang berfikir secara waras, menggunakan akal fikirannya dalam setiap tindakan. Jadi kita nak kata orang ulul albab tak? Jadi kalau kita jadi orang yang ulul albab, kita buat apa sahaja tindakan kita adalah berdasarkan kepada ilmu, iaitu pemikiran yang betul dan juga hati yang betul. Okey, amalan semasa Qiyamul Lail. Amalan semasa Qiyamul Lail. Okey, biasanya bila mana kita dah bangun malam, okey, kita terjaga daripada tidur tengah-tengah malam. Okey, bangun tadi tu apa yang perlu kita buat mula-mula? Iaitu bila terjaga daripada tidur, baca terus istighfar. Allah dah ajarkan iaitu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Okey, bangun daripada tidur terus baca sayyidul istighfar. Itu kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita buat? Mandi tadi ada amalan-amalan semasa itu. Apa yang kita buat? Bila dah selesai mandi, ambil wudu. Okey, duduk atas sejadah. Pertama kita mulakan dengan solat sunat tahajud. Apa dia solat sunat tahajud? Bagaimana cara nak menunaikan solat sunat tahajud? Iaitu sebanyak 2 rakaat. Iaitu niat dia nawaitu usalli sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian diikuti pula dengan solat sunat hajat, solat sunat taubah, solat sunat tasbih. Okey, banyak solat-solat sunat yang boleh kita amalkan, kita lakukan. Tapi yang mula-mula nak buat Qiyamul Lail ni apa dia? Solat sunat tahajud dahulu. Barulah diikuti dengan solat-solat sunat yang lain. Buatlah solat sunat hajat, kita ada hajat apa-apa, kita minta dengan Allah. Kalau kita solatkan 2 rakaat dulu, solat 2 rakaat solat hajat dulu, barulah minta dengan Allah apa yang kita nak minta. Kemudian kita buat solat taubat, kita bertaubat. Selalu buat solat taubat ni kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Solat sunat tasbih pula iaitu solat sunat yang kita lakukan. Sekurang-kurangnya solat sunat tasbih ni kita lakukan sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Okey, paling kurang sekali lah. Kalau sebaik-baiknya buatlah setiap tahun sekali kan. Okey, baik, yang ketiga memperbanyakkan zikir.
Zikir apa saja zikir yang kita nak buat. Contoh zikir kita nak buat la ilaha illallah dan sebagainya, subhanallah dan sebagainya. Okey, banyakkan istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun kita buat astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Bacalah Al-Quran, sebab setiap bacaan kita Al-Quran tu ada pahalanya, dan orang yang baca Al-Quran ini nanti di alam kubur antara yang akan datang nanti ialah bacaan Al-Quran kita. Kemudian banyak-banyakkanlah berdoa. Bacalah apa doa, bukan baca doa. Lafazkanlah doa, mintalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, minta yang baik-baik, insya-Allah. Waktu-waktu inilah waktu-waktu yang sunyi, sepi, ketenangan itu ada, dan waktu itu semua orang lain sedang tidur, kita yang sedang beramalkan ibadat, sedang bertahajud pada Allah, sedang minta pada Allah, maka doa sangat dimakbulkan. Dan yang keempat, disudahi dengan witir. Solat witir boleh dilaksanakan sebanyak 3 rakaat, iaitu dengan 2 salam, iaitu rakaat pertama 2 rakaat, untuk solat yang pertama 2 rakaat, kemudian diikuti dengan 1 rakaat. Okey, boleh tak nak buat solat witir 1 rakaat saja? Boleh, tapi kebiasaannya kita akan buat ialah 3 rakaat. Okey, ada orang kata boleh sembahyang rakaat witir ini sebanyak 3 rakaat sekali harung. Boleh tak? Boleh. Itu mengikut mazhab Hanafi. Okey, jadi mana yang kita nak boleh ikut? Mana-mana pun boleh. Yang penting kepada kita, kembali pada kita mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Okey, kita nak ikut yang mana? Tak ada masalah. Yang penting cara kita betul mengikut panduan mazhab ataupun mengikut pandangan ulama-ulama tadi. Apa saja pandangan ulama itu adalah betul dan bertepatan. Okey, bersesuaian dengan diri kita. Okey, baik, seterusnya, tapi pada kelebihan mengamalkan qiyamul lail. Orang yang kerap mengamalkan qiyamul lail ini, doanya akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya mustajab, doanya mustajab. Okey, bahagia yang sungguh kalau doa kita sudah mustajab oleh Allah SWT. Yang kedua, menjadikan kita hamba yang bersyukur. Bila mana kita minta pada Allah, bukti kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, orang yang kerap mengamalkan qiyamul lail, yang mengamalkan qiyamul lail ini, jiwanya akan tenang. Sebab disebutkan juga dalam qiyamul lail tadi, kita banyak berzikir dan sebagainya. Disebutkan dalam hal ini, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikirlah hati kita akan menjadi tenang. Kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan tingkatkan darajahnya. Kalau Allah dah tetapkan dia dalam syurga yang bawah, Jannatul Adnin, ditingkatkan lagi pada Jannatul Firdaus. Itu yang kita nakkan. Dan balasan ataupun kelebihan orang yang mengamalkan qiyamul lail ini akan diberikan balasan syurga. Jadi anak-anak sekalian, kelebihan qiyamul lail ini sangat bagus. Kita kena amalkanlah buat qiyamul lail. Bila mana kita terjaga pada waktu malam, itu menunjukkan bahawasanya kita ini Allah sedang merindui pada kita. Allah nak jumpa sangat dengan kita. Jangan bila kata terjaga pada waktu malam, tidur balik dan sebagainya, buat benda tak tahu saja. Bangun, minta ampun pada Allah, ambil wuduk, solat dan sebagainya. Kita pun sampai tunggu pada waktu subuh. Habis subuh jangan tidur, tunggu sampai pada waktu duha. Kemudian habis duha tu bebaslah nak buat apa saja yang perlu kita buat dalam seharian. InsyaAllah kehidupan kita seharian akan jadi sangat tenang, sangat bahagia. Okey, jadi anak-anak sekalian, itu saja untuk kali ini. Okay, ada latihan pengukuhan. Okay, latihan pengukuhan ini boleh buat dalam buku latihan dan juga dalam buku latihan warna hijau. Okay, di situ hanya isi tempat kosong sahaja. Sahaja. Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 soalan. Jadi saya harap semua anak-anak dapat menyertai ataupun menghadirkan diri dalam PDPR setiap hari. Setakat itu sahaja untuk tajuk kita pada hari ini. Okey, aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan Ustazah, pernahkah anda berqiyamul lail?